Tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak mendengar tentang amalan 7 Mubin? Ia sebegitu masyhur sehingga kan jika tuan-tuan dan puan-puan cuba Google, type saja amalan 7 Mubin, akan keluar begitu banyak link, masing-masing dengan petuanya, masing-masing dengan cara untuk mendapat manfaat ataupun fadilat daripada amalan ini, dan semuanya sekadar petua semata-mata, tidak ada dasarnya, tidak ada asal usulnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berkongsi, ingin bercerita tentang amalan 7 Mubin. Yang dimaksudkan dengan amalan 7 Mubin ini ialah dalam surah Yasin ada 7 buah ayat yang diakhiri dengan perkataan Mubin. Maka di kalangan masyarakat kita, mereka ini ada satu petua bahawa jika diamalkan 7 Mubin ini, ia adalah sesuatu yang mujarab untuk mendapatkan sesuatu hajat, untuk mencari sesuatu yang hilang, untuk mengetahui sesuatu yang ghaib, untuk mengetahui jika ada orang yang memusuhi anda, jika ada orang yang mensihir anda, dan sebagainya dan sebagainya, ya. Cara mengamalkannya berbeza-beza. Ada yang berkata sekadar membaca surah Yasin, setiap kali sampai kepada ayat yang berakhir dengan Mubin, maka berdoalah dengan apa yang anda kendaki. Katakanlah sebagai contoh, drone yang saya guna ni hilang. Jadi saya nak tahu ke mana dia pergi terbang dan ke mana agaknya dia crash landing. Okey, jadi setiap kali saya sampai ke ayat Mubin ini, saya berdoa. Doa tu masih kepada Allah agar ditunjukkan ke manakah perginya drone saya. Kemudian baca lagi, jumpa ayat yang berakhir dengan Mubin, sekali lagi doa yang sama agar Allah tunjukkan di manakah drone yang hilang ini. Dibaca lagi, demikianlah seterusnya sehingga ke semua 7 Mubin tersebut. Ada juga yang kalau kata nak lebih power, nak lebih mujarab, ialah baca surah Yasin pada awal sampai kepada ayat Mubin yang pertama itu, berdoa kepada Allah agar ditunjuk mana drone yang hilang. Kemudian mula balik daripada awal, baca sampai ke Mubin yang kedua, baru berhenti dan berdoa di situ dengan doa yang sama. Kemudian mula balik daripada awal, baca sampai Mubin yang ketiga, kemudian berdoa di situ dengan doa yang sama. Demikianlah seterusnya. Maka surah Yasin itu dibaca berulang kali, jadi total ialah 7 kali, di mana pada setiap Mubin itu didoakan apa yang dihajati itu. Okey, jadi ini antara beberapa petua yang ada. Cumanya mana mari teori bahawa perkataan ayat yang berakhir dengan Mubin tersebut memiliki sesuatu yang mujarab di sebaliknya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, perkataan Mubin itu dalam bahasa Arab apabila diterjemah ke dalam bahasa Melayu, ia bermaksud nyata. Cuba tengok surah Yasin, ayat-ayat yang berakhir dengan Mubin, tengok terjemahannya apa. Ia bermaksud nyata. Jadi orang kita ni, dia punya bijaksananya tu dengan satu level yang sangat tinggi. Dia berkata apabila kita berdoa setelah ayat Mubin ini, doa kita akan menjadi nyata, doa kita akan menjadi satu kenyataan. Jika kita berdoa tentang sesuatu yang hilang, perkara yang hilang itu akan menjadi nyata semula. Maknanya kita jumpalah benda yang hilang tu. Nampak? Nyata tu. Jadi benda yang hilang, macam tadi saya bagi contoh drone saya hilang, maka drone yang hilang itu akan menjadi nyata semula di manakah drone tersebut. Demikian juga ada perkara gaib yang ingin mengetahui, yang ingin diketahui oleh seseorang tentang, katakanlah besok dia nak pergi interview kerja baru. Dia tak tahu apa orang tu akan tanya. Orang tu akan tanya apa ke. Jadi dengan ini ni, dengan mengamalkan petua 7 Mubin ni, akan nyatalah apa yang orang itu akan tanya. Alright. Kemudian macam tadi kata apa? Tersingkap rahsia. Katakanlah orang itu dia rasa ada orang buat kat dia, ada orang memusuhi dia, dia ni kena buatan orang, dia ni kena sihir dengan orang, dia nak tahu siapakah orang tu, maka dia amalkan 7 Mubin ini. Okey, maka akan nyatalah kepada dia siapa yang sebenarnya memusuhi dia. Okey, demikianlah seterusnya dan seterusnya. Jadi macam mana 7 Mubin ini boleh menjadi satu
yang diamalkan semata-mata kerana perkataan nyata itu, maka apabila berdoa, doa menjadi nyata. Apabila mencari barang yang hilang itu akan menjadi nyata. Jika ingin mengetahui perkara yang gaib akan menjadi nyata. Jika ingin mengetahui, sama juga perkara gaib lah kiranya, ingin mengetahui apakah ada sesiapa yang memusuhinya, maka akan nyatalah sesiapa yang memusuhinya, akan nyatalah siapa yang dengki kepadanya, akan nyatalah siapa yang mensihirnya, dan demikianlah seterusnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, semua ini sekali lagi saya ulangi, tidak berasal daripada Al-Quran dan Sunnah, meskipun ketujuh-tujuh ayat daripada surah Yasin itu memang daripada Al-Quran, tetapi petua mengamalkannya ataupun berdoa setelah ayat yang berakhir dengan mubin itu, semua itu tidak berasal daripada Al-Quran dan Sunnah. Ia menjadi amalan masyarakat kita, menjadi petua masyarakat kita semata-mata kerana adanya perkataan nyata, perkataan mubin yang bermaksud nyata, sehingga doa seseorang itu menjadi nyata, benda yang hilang menjadi nyata, benda yang gaib menjadi nyata, benda yang terselindung menjadi nyata. Tuan-tuan dan puan-puan, baik, di sini okey. Di mana kesalahannya? Mungkin itu yang ditanya-tanyakan kan. Okey, ia dari dua sudut. Pertama, apabila kita berdoa, orang yang mengamalkan 7 mubin ni, dia tetap berdoa kepada Allah. Cuma dia berdoa pada tempat yang di akhir ayat mubin itu. Dia tetap berdoa kepada Allah. Cuma apabila seseorang itu berdoa kepada Allah dan dia meyakini bahawa Allah akan memakbulkan doanya itu pada tempat-tempat tertentu, yang ini pada di akhir ayat-ayat daripada 7 ayat pada surah Yasin tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang akan memakbulkan doa tidak pernah menyatakan bahawa dia akan memakbulkan doa seseorang itu di penghujung setiap ayat yang berakhir dengan mubin dalam surah Yasin itu. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, memang orang itu berdoa kepada Allah, memang Allah yang memakbulkan doa. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyatakan bahawa dia akan memakbulkan doa hambanya itu apabila hambanya berdoa di penghujung surah di penghujung ayat-ayat yang berakhir dengan perkataan mubin. Jadi ini hanyalah teori masing-masing semata-mata. Di sini mungkin ada yang berkata, saya mengamalkan 7 mubin, ia benar-benar menjadi. Saya punya drone hilang, saya doa dengan mubin tu, tunjuklah mana drone aku ni terbang, crash landing di mana. Lalu nyata kepada saya dia crash landing di hujung sana ke apa kan. Tuan-tuan dan puan-puan, berlakunya sesuatu pengalaman peribadi, ia bukanlah dalil agama, ia bukanlah hujah agama. Kita ada sami-sami Buddha yang pakai baju oranye tu, yang kepala botak itu, yang berzikir berseorangan di gunung, di bukit. Mereka pun mencapai ketenangan. Apakah kita nak kata mereka itu dalam agama yang benar? Apakah kita nak kata mereka itu dalam jalan yang benar? Kita juga ada orang daripada agama lain yang mereka ada banyak Tuhan dan mereka berdoa kepada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini untuk sesuatu hajat, dan hajat mereka dipenuhi. Apakah dengan itu kita hendak berkata bahawa agama dia adalah benar, bahawa Tuhan dia adalah benar? Demikian juga dalam kes ini. Apabila seseorang itu mengamalkan 7 mubin dan ia benar-benar menjadi sebagaimana yang dia harapkan, itu bukanlah tanda, itu bukanlah bukti bahawa apa yang dia amalkan itu adalah benar. Bahkan boleh jadi, boleh-boleh saja ia adalah satu istidraj, satu umpan yang Allah SWT berikan kepada orang yang sengaja menyalahgunakan ayat-ayatnya. Sebab ayat-ayatnya tersebut tidak sedikit pun dimaksudkan sebagai tempat untuk berdoa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mujarabnya ataupun berjayanya amalan seseorang dengan 7 mubin itu bukanlah dalil, bukanlah hujah bahawa apa yang dia lakukan itu adalah benar. Kemudiannya, sebagai yang memakbulkan doa, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menceritakan, telah pun menerangkan dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah amalan-amalan ataupun lebih tepat apakah suasana di mana doa seseorang itu akan dimakbulkan oleh Allah. Antaranya ialah ketika sujud dalam solat, ketika tasyahud akhir sebelum memberi salam, kita berdoa pada ketika itu. Antaranya
kita bangun solat pada baki 1/3 malam. Jika seseorang itu dalam keadaan tidak dapat solat, tak apa, dia bangun untuk berdoa saja pun boleh. Antaranya, jika dia terjaga pada waktu malam, lalu dia membaca zikir yang Allah telah ajarkan, yang Rasulullah telah ajarkan, lalu dia berdoa. Itu juga salah satu sarana di mana doa dimakbulkan. Apa lagi? Kita ada doa ketika hujan, doa ketika musafir, doa oleh ibu bapa. Ini selalu dilupakan ni. Okey, ibu bapa itu adalah khazanah yang sebegitu berharga, di mana jika seseorang itu ada hajat, boleh saja dia telefon mak atau ayahnya minta tolong doakan, ya. Doa daripada ibu bapa. Doa ketika berpuasa, doa ketika berbuka puasa, doa ketika haji dan umrah. Pada mana-mana lokasi, tak perlu spesifik di satu-satu tempat sahaja. Pada mana-mana lokasi ketika seseorang itu melaksanakan haji dan juga umrah. Jadi, okey, kalau dalam Al-Quran pula, kita berdoa dengan bertawassul kepada nama-nama Allah. Kita berdoa dengan, kalau dalam hadis pula, berdoa dengan bertawassul kepada amal soleh yang selari dengan sunnah. Jadi, dalam Al-Quran dan sunnah terdapat banyak dalil-dalil, petunjuk-petunjuk yang menerangkan bilakah suasana-suasana, waktu-waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa. Suasana-suasana ini, waktu-waktu ini telah saya jelaskan dalam buku saya, Soal Jawab Adab-adab Berdoa. Link saya bagi di bahagian description. Tuan-tuan dan puan-puan boleh muat turun secara percuma edisi PDF, atau jika nak beli edisi bercetak, link Shopee juga saya bagi di bahagian description. Jadi, orang yang mengamalkan 7 mubin ni, saya tertanya-tanya juga, apakah mereka ni tidak tahu tentang waktu-waktu, suasana-suasana yang Allah dan Rasulnya telah pun anjurkan kita untuk berdoa, di mana Allah sendiri, Rasulullah sendiri telah menjanjikan waktu-waktu tersebut, suasana-suasana tersebutlah doa itu dimakbulkan. Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka sebegitu jauh daripada Al-Quran dan Sunnah sehingga perkara sebegini pun tidak tahu? Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara daripada pengamatan saya sendiri, ya. Kadang-kadang kita lihat dalam WhatsApp group, Telegram group, pagi-pagi ada orang suka kongsi doa. Dan ramai-ramai amin, 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 amin dalam group kan. Ada tak? Ada tak? Okey. Saya pernah tanya pada group, kenapa tak boleh kongsi doa daripada Quran ataupun Sunnah? Kenapa nak kena kongsi doa sendiri-sendiri? Sebab doa yang mereka kongsikan tu, meskipun maksudnya bagus, meskipun kita dibolehkan berdoa dengan doa susunan ayat sendiri, susunan perkataan sendiri, doa dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dibolehkan, tetapi apalah yang salah sangat dengan doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak boleh dikongsikan? Kenapa hendak dikongsi doa-doa lain? Oh, terus senyap, tak boleh jawab. Ada sekali tu tiba-tiba ada seorang jawab, selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa doa lain Al-Quran dan Sunnah? Punyalah jauh masyarakat kita daripada Al-Quran dan Sunnah. Doa-doa daripada Al-Quran dan Sunnah pun mereka tak tahu, kecuali satu tu, mujur satu tu mereka tahu. Ya, jadi begitu jauhkah? Saya tanya, ya, begitu jauhkah masyarakat kita daripada Al-Quran dan Sunnah sehingga mereka tidak tahu? Dalam kes yang sedang kita bicarakan sekarang ini, sehingga mereka tidak tahu bilakah waktu dan suasana di mana Allah SWT berjanji, Rasulullah SAW berjanji akan memakbulkan doa, sehingga kan mereka perlu membuat petua-petua sendiri seperti petua 7 mubin ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa kepada Allah, kita ingin doa kita dimakbulkan, tak kisahlah apa pun doanya tu. Okey, cari barang hilang ke apa, ayuh kita berdoa kepada Allah, dan kita memilih waktu-waktu, suasana-suasana di mana Allah sendiri berjanji akan memakbulkan doa pada saat-saat tersebut. Sebenarnya pada semua suasana pun Allah akan memakbulkan doa kita. Cuma ada beberapa waktu, beberapa suasana di mana Allah SWT akan lebih memakbulkan lagi doa kita. Dan apabila kita berdoa pada waktu-waktu, pada suasana-suasana tersebut, dan doa kita benar-benar dimakbulkan, kita dapat berkata secara yakin yang ini, bahawa doa ini Allah makbulkan kerana aku melakukannya pada waktu yang betul, aku melakukannya pada suasana yang betul, tidak timbul keraguan, ini ni makbul sebab aku amalkan benda yang betul
atau apakah ia satu istidraj, apakah ia satu umpan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tinggalkan amalan 7 mubin tu jika ada yang mengamalkannya. Jika tak amalkan tak apa, jika tahu ada kawan-kawan yang mengamalkannya, tinggalkan perkara itu. Ia termasuk perkara baharu dalam agama. Sebaliknya, setiap ayat yang ada mubin tu, cuba tadabbur ayat tersebut, cuba perhatikan apa mesej yang Allah Subhanahu Taala cuba sampaikan melalui ayat-ayat tersebut, ya. Bukanlah ayat itu untuk kita berdoa, bukanlah ayat itu tempat untuk kita berdoa. Nyata yang dimasukkan di situ, terjemahan daripada perkataan mubin, apakah yang sebenarnya mesej yang cuba Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Jika kita ada sesuatu hajat, ingin berdoa, ingin mencari barang hilang, kita taklah tanya apa yang akan berlaku interview. Kita berdoa agar temunduga interview kita berjaya. Kita berdoalah pada saat-saat yang Allah dan Rasulnya sendiri janjikan bahawa itulah saat doa dimakbulkan. Tuan-tuan dan puan, ayuh kita mendekatkan diri kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita mendekatkan diri kepada Al-Quran supaya kita dapat mengamalkan Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran sebagaimana ia sepatutnya dipraktikkan. Bukan dengan cara begini. Kita kena ingat bahawa umat Islam pada zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka mencapai kecemerlangan dalam sejarah dunia ini. Bukan dengan cara mubin-mubin ni. Bukan dengan cara tiup sana, tiup sini ayat Quran tersebut. Tetapi mereka membaca Al-Quran, memerhatikan Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Mereka ni bukanlah tiup-tiup, bukanlah mencari ayat yang ada sesuai dengan boleh jadi petua semata-mata kerana mubin tu bermaksud nyata, maka akan nyatalah apa-apa yang aku buat, ya. Bukan begitu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, ayuh kita mempraktikkan Al-Quran secara betul. Kita mempelajari Al-Quran dan sunnah supaya kita tahu. Sebab kadang-kadang itulah macam saya kata, mungkinkah orang yang mengamalkan 7 mubin ni, apakah dia tak tahu suasana-suasana, waktu-waktu yang Allah dan Rasulnya telah berjanji ia adalah suasana dan waktu yang dimakbulkan doa? Atau mereka merasa mereka ni lebih bijak daripada Allah dan Rasul sehingga mereka boleh membuat petua-petua tersendiri? Meskipun mereka masih berdoa kepada Allah, Alhamdulillah, cumanya apakah mereka merasa mereka ni lebih mengetahui bilakah suasana Allah akan lebih memakbulkan doa mereka, iaitu suasana itu ialah amalan 7 mubin tersebut, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, moga-moga kita mengambil iktibar sesuatu yang tersebar di kalangan masyarakat, sesuatu yang mungkin juga diajar oleh ustaz-ustaz, tidaklah semestinya bertepatan dengan Al-Quran dan sunnah. Ayuh kita tinggalkan amalan 7 mubin itu. Ayuh kita berdoa kepada Allah SWT pada bila-bila masa. Tetapi kalau kita dapat fokus, kita dapat tumpukan pada suasana-suasana, pada waktu-waktu yang Allah dan Rasulnya janjikan, itulah suasana, itulah waktu yang doa itu kadar kemakbulannya lebih tinggi, kita fokus di situ, ya. Baik, sehingga sini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landing.